Brothers and sisters, this is لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما الرضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما الرضا فارتجي دوما الرضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب kuliah sampai kemas hijau pun dah tak ada ya. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا kalau sis pun sama. فارتجي دوما رضا Ni kau pakai DJ prepare. SOS 40 gig baru RM63. Pirate dia. Takut dah kena. إلا الله لا إله
Handsome jugalah aku Sabil. Matilah dia. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. Belum mula dah? Mikrofon dah ada dah? Ya. On mic. Suara jelas? Okey, suara jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas musibah yang Kau datangkan kepada kami, ya Allah, berilah kami kekuatan, ketabahan, kesabaran, ya Allah, dan Kau anugerahkanlah kepada kami gantian yang lebih baik pada itu, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di dalam bulan Rajab ini, ya Allah. Berkatilah kami juga, ya Allah, dalam bulan Rajab yang akan tiba, dan rezekikanlah kami Ramadan untuk kami sujud kepadamu, ya Allah, di dalam bulan Ramadan, untuk kami beribadah, menggandakan ibadah kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid Ahmadi, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan semua barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu yang melihat ataupun yang bersama-sama dengan saya pada ketika ini. Kita bersiaran kebiasaannya bersiaran ni, saya memandang tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan memandang saya. Tetapi kali ini istimewa sikit, norma baru. Saya memandang skrin TV, dan yang memandang saya hanya dua anak muda. Yang satu bernama Sabil, yang satu bernama Izzat. Ini dualah antara tonggak pahlawan muda Masjid Ahmadi. Syabas tahniah kepada orang muda ni, ya tuan-tuan, ya. Bila anak muda dah mula mendekatkan diri ke masjid, suka datang ke masjid, suka berkhidmat di masjid, teringatlah saya
akan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 golongan yang duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala besok, kan ya, tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah anak muda yang masih lagi muda tetapi menyibukkan diri. Bukan menyibuk tu tak tahu pasal, tidak. Memang sibuk untuk mendekatkan diri, mengimarahkan diri kepada masjid dan surau. Mudah-mudahan Sabil, Izzat, mudah-mudahan kau beroleh ya di bawah arasy Allah Ta'ala. Sejuk perut bapak engkau. Bukan perut bapak engkau, perut mak engkau. Bapak sejuk hati. Tuan-tuan ya, anak aku ni anak yang menyejukkan hati. Qurrata a'yun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda bonda yang dihormati sekalian. Tentunya dah lama kita tak bersua, dah lama kita tak bersiaran. Ya, tak berjumpa. Pasal apa? COVID-19. Ya. Nak datang ke masjid takut. Nak datang ke surau takut. Sembahyang penjarakan fizikal 1 meter, guna hand sanitizer, penutup mulut. Tapi kuliah duha kita pada pagi ni saya tidak menutup mulut sebab saya jauh dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Sebelum itulah ya, sedikit sebelum saya pergi kepada tajuk, sedikit iklan ataupun hebahan yang hendak saya kongsikan, tuan-tuan. Ya. Apabila dunia ataupun negara dilanda COVID-19 ni, antara krisis yang ada ataupun krisis yang wujud adalah krisis kewangan. Ya, menimpa di masjid dan surau. Masjid dan surau mula kurang ataupun mula kering tabung-tabungnya. Ya, kerana apa? Tak ada kutipan Jumaat, tidak ada kutipan malam Jumaat dan tak ada kutipan yang lain. Maklumlah, sembahyang Jumaat pun terhad, tidak seperti sebelum Covid. Jadi saya lah ya mengingatkan diri saya, mengajak diri saya dan semua sekali ayahanda-ayahanda, bonda-bonda yang Allah Ta'ala rezekikan ada lebih rezeki, infaklah kepada rumah Allah ni. Kalau kampung kita Masjid Ahmadi contohnya, ataupun surau-surau yang berada di bawah Masjid Ahmadi, agar program-program masjid ya, paling tidak untuk bayar bil, untuk bayar bil air, untuk program-program seperti ini masih lagi boleh berlangsung. Ya, sebab apa tuan-tuan? Ya, pesan guru saya kan, yang kita belanjakan nampak kita makan sedap. Sedap tu di mana? Sedap tu di tekak. Kata guru saya, makan sedap tu, kita makan ikan bakar, kita makan seafood, kita makan apa, steamboat, sedap di tekak. Tapi bila dah masuk dalam perut, belum tentu sedap. Silap-silap kekenyangan sangat, muntah. Silap-silap salah makan, food poisoning, keracunan makanan, udah cerit-berit. Lain, sedap tu dia tekak je. Tetapi yang kita belanjakan infak fi sabilillah ni tadi, sedapnya bila? Sedapnya besok di akhirat. Sedapnya besok di alam kubur. Ya, sedapnya besok di sana. Tuan-tuan ya, jauh perjalanan kita. Ya. Sebab itu Nabi menyebut orang yang cerdik adalah orang yang masih hidup tetapi sibuk mengumpul bekalan untuk hari mati. Tak tahu bila dia mati, tak tahu berapa lama dia mati. Tapi orang yang tak cerdik ataupun orang yang lemah ni, orang yang masih hidup tetapi tidak hendak berbuat amal kebaikan, menyangka amalannya dah cukup banyak, beranggapan Allah Ta'ala mengampunkan dia
dan dia akan beroleh kemenangan besok di akhirat. Ni orang yang lemah, tuan-tuan. Baik. Maaf ya, panjang sikit intro. Sebab apa, tuan-tuan? Rindu dengan ayahanda bonda yang ada pada ketika ini. Lama tak dapat jumpa. Baik, kuliah saya pada pagi ni, kuliah duha kita ya. Ayahanda, bonda, tuan-tuan dan puan-puan, tentang akhlak dan rumah tangga. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Al-aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilah wad dayuth. Salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Salasatun, kita belajar bahasa Arab ya. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga. Tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat besok. Tuan-tuan, alam ni ada penyudahnya kan? Okey. Alam rahim. Bayi tu duduk dalam rahim, penyudah dia bila dia keluar di muka bumi. Betul? Alam dunia. Dia mula keluar di muka bumi, itulah permulaan. Tapi penyudahan dia bila besok? Bila dia meninggal dunia. Alam barzah. Permulaannya bila? Mula dia dikebumikan. Kesudahannya bila besok? Penghujungnya alam kebangkitan semula, yaumul qiyamah. Tapi alam akhirat penyudahannya bila? Kalau orang tu masuk syurga, alhamdulillah, ada kesudahan ke? Allahu akbar, takut nak sebut. Jadi ahli neraka, ada kesudahan ke? Khalidina fiha abada. Allahu rabbi ya karim. Alam yang sangat menakutkan. Tuan-tuan, di dunia Allah Ta'ala tak pandang kita. Kita kata apa tak kisah. Tak pandang pun tetap boleh makan. Tak pandang pun tetap juga boleh minum, tetap juga ada rezeki. Tuan-tuan, di dunia manusia tak pandang kita. Tapi kita boleh tackle manusia untuk manusia itu pandang pada kita. Apa caranya? Bila kita berduit, manusia akan dekat pada kita. Kan? Macam filem anak bapak tak? Kan ya? Bila Piramli tu, apa watak yang dipegangnya Osman Bakar, dia pergi berjumpa dengan kawan-kawan di night club. Sebab dia dihalau oleh bapak dengan si tompel tu. Kan? Dia minta tolong dengan kawan-kawannya. Kawan-kawannya pakat lari masuk dalam lift, hilang. Apa kata seorang perempuan kabinet tu? Cik Osman dah salah pilih kawan. Dalam kisah tu, ada duit, ada kawan. Tak ada duit, tak ada kawan. Ada duit, abang sayang. Tak ada duit, abang melayang. Betul ke? Lain, apa lagi cara untuk kita raih supaya kawan-kawan dekat pada kita? Kita ada kuasa. Tuan-tuan. Bila kita ada kuasa, kita ada kedudukan, orang dekat. Contohlah kita ada pangkat datuk ke apa ke. Bukan atuk ada cucu dia datuk. Kalau datuk, bersahabat dengan datuk, gah. Kawan saya datuk, gah dia. Awak ada, awak tak ada. Kawan awak atuk je, kawan saya datuk. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, manusia ni, kan ya, guru saya pula menyebut,
dia ada 3 kategori. Kalau kategori pertama, manusia yang miskin. Sembang dia bersama dengan kawan-kawan macam mana tahu? Kalau perut lapar, apalah kita nak makan hari ni? Lapar sungguh perut. Betul? Tapi, bila orang tu dah jadi kaya, daripada miskin jadi kaya, sembang tentang makan tu bertukar pula. Kat manalah kita nak makan hari ni? Hotel manalah kita nak singgah? Kafe mana, kopitiam manalah kita nak datang, kita nak makan? Yang paling malang tuan-tuan, bila dia ada kedudukan, ada kuasa, apa pula yang disembangnya? Siapalah yang kita nak makan hari ni? Mamat mana yang kita nak pau hari ni? Mamat mana yang kita nak ketuk hari ni? Siapa pula yang kita nak jadikan mangsa hari ni? Kan 3 versi kan? Mula-mula, apalah aku nak makan? Orang miskin jadi kaya, di manalah aku nak makan? Dah kaya. Bila dah ada kuasa pula, lain. Siapalah pula yang aku nak makan? Allahu Akbar tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan, saya nak sudahkan hadis ni. Tidak, Allah Ta'ala tidak memandang dia besok di hari kiamat. 3 golongan. Golongan yang pertama, siapa dia? Orang yang menderhaka kepada mak bapak. Memang menderhaka pada mak bapak tu, dalam beberapa hadis yang lain, hadis tentang puasa, tuan-tuan masih ingat 3 golongan orang yang rugi apabila Nabi menaiki tangga mimbar, Nabi mengucapkan Allahumma amin. Betul. Kerana apa? Jibril bertanya, ya Rasulullah. Jibril ni bercakap, ya, bukan bertanya, cakap, ya Rasulullah, cilakalah orang yang dianugerahkan hidup dengan mak bapaknya, tapi dia tidak berbuat baik dengan mak bapaknya. Cilaka. Nabi kata apa? Betul. Yang kedua, cilakalah orang yang apabila nama kau disebut tapi tidak menyahut sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Nabi. Yang ketiga, cilakalah orang yang dipanjangkan umur, direzekikan Ramadan pada dia tetapi dia tidak mendapat sebarang manfaat keampunan daripada Ramadan tersebut. Cilaka. Betul. Maaf tuan-tuan, mungkin hadis ni dia punya turutannya tu salah, tunggang terbalik. Tapi mudah-mudahan 3 perkara yang disebutkan dalam hadis sebutkan tadi itu, ketiga-tiga tu mudah-mudahan betul. Itu antara hadis yang menceritakan tentang kecelakaan kepada sesuatu anak, kepada seorang anak apabila menderhaka kepada mak bapak. Itu orang pertama. Orang yang kedua adalah wanita yang meniru gaya laki-laki. Yang kita faham, wanita yang meniru gaya laki-laki itu apa? Maksudnya pengkit ataupun tomboy. Bukan itu saja tuan-tuan. Maksudnya wanita yang selesa dengan keterampilan seorang laki-laki. Dia malu dia sebagai seorang perempuan. Dia menganggap perempuan itu kelas bawahan, kelas rendah. Tak seperti orang laki-laki. Kan ya? Ada pula yang berkata, orang laki-laki kalau belengging tak pakai baju, tak rasa apa. Orang perempuan kalau belengging tak pakai baju, pengsan orang keliling. Ada gitulah begitu. Dia nak menyamakan pula perempuan dengan laki-laki. Perempuan-perempuan lah, laki-laki lah. Betul kan? Golongan yang ketiga adalah dayus, iaitu suami yang dayus ataupun bapa yang dayus. Hadis ni tuan-tuan, dia ada satu lagi matan yang lain. Matan yang lain 3 golongan tu, antaranya salah satu di antaranya adalah orang yang ketagih arak. Itu juga adalah orang yang tidak dipandang oleh Allah Ta'ala besok di akhirat. Definisi dayus ni apa? Ya, pun Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami orang yang ketagih arak ni kami faham. Orang yang menderhaka kepada mak bapak ni kami faham.
Perempuan yang menyerupai lelaki-lelaki kami faham. Tapi dayus ni kami belum faham lah ya Rasulullah. Jadi apa jawab Rasulullah? Dayus ni dayus ni adalah seorang bapa ataupun seorang suami yang membiarkan tanggungannya isteri atau isteri-isteri yang punya ramai isteri lah, yang membiarkan anaknya, sama ada anak laki-laki ataupun anak perempuan, melakukan penderhakaan ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, dalam kita berkeluarga, kita kena jaga benda-benda macam ni. Kita jangan biarkan anak-anak kita, tak kira laki-laki perempuan, ya, isteri kita, yang seorang isteri, isterilah, yang isteri ramai itu isteri-isterilah, melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, seperti apa yang saya sebut di permulaan kuliah tadi, dunia ataupun negara sekarang ni sedang menghadapi krisis, iaitu krisis COVID, ya, krisis sakit, diikuti pula dengan krisis kesihatan, diikutilah pula dengan krisis ekonomi, tak kurang juga dengan krisis rumah tangga, kan tuan-tuan ya, tak kurang krisis rumah tangga. Baik, saya nak hubung kaitkan tentang tajuk kita pada pagi ini, tentang peradaban dalam rumah tangga ni dengan penyakit COVID. Boleh tak? Boleh tak? Setuju tak? Orang bertanya, apa dia kena mengena? Masalah kebejatan dalam rumah tangga ni boleh mengundang kepada penyakit-penyakit seperti ini. Tuan-tuan, saya ada buat satu kitab himpunan hadis akhir zaman, ya. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab tu, buka dalam internet pun boleh. Tengok hadis ke-36. Kalau kitab saya tu muka surat 82. Ya, hadis tu hadis yang panjang, satu muka. Hadis daripada Abdullah bin Umar, yang merekodkan hadisnya adalah Imam Ibnu Majah. Izinkan saya untuk saya membaca arti hadis. Matannya saya tak baca. Izinkan saya. Apa katanya? Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam tadi tu menghadap kepada satu kaum. Kaum tu kaum apa? Kaum Muhajirin. Tuan-tuan, kita faham ya, Muhajirin tu apa, Ansar tu apa. Muhajirin ni orang Jawa panggil wong neko, pendatang, tapi bukanlah parti. Orang Ansar ni adalah penduduk setempat, pribumi. Jadi apabila orang yang datang tadi tu orang Muhajirin tadi yang datang ke Madinah tadi tu, siapa yang kena berakhlak mulia? Orang Muhajirin ke orang Ansar? Muhajirin ke Ansar? Dah tentulah kan, yang lebih berakhlak mulia maksudnya tadi tu orang-orang Muhajirin. Awak tu orang datang, janganlah buat onar, janganlah buat hal. Orang Ansar, orang setempat pun tak buat hal, orang Muhajirin pula buat hal. Tapi baginda SAW berkata apa? Wahai kamu kaum Muhajirin, 5 perkara ini kalau kamu telah lakukan, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Aku berlindung daripada Allah SWT, semoga kamu tidak menemui masa itu. Nabi berkata kepada kaum Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, kalau kamu dah buat 5 perkara ni, memang
Allah Ta'ala akan turunkan bala pada kamu. Aku berdoa, aku berlindung dengan Allah Ta'ala agar aku dan kalian semua kaum muhajirin ini tidak dibala oleh Allah Ta'ala. 5 perkara tu apa tuan-tuan? Tapi yang nak saya utarakan, yang nak saya tekankan pada perkara yang pertama. Tapi walau macam mana pun, perkara yang kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima saya akan bacakan secara sepintas lalu. Perkara yang pertama, tidak terzahir ataupun nampak perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit ta'un yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan, kecuali mereka akan dibala dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman di kalangan pemimpin-pemimpin mereka. Tipu dalam perniagaan, ya, boleh juga diretikan dengan rasuah, salah guna kuasa, kesudahnya susah mencari rezeki. Kan Haji, sekarang ni Sultan rezeki, sekarang ni seronok di mata saya, dan saya melihat anak-anak muda sekarang rajin. Siang kerja, Westport apa, malam bawa food panda. Pernah saya tanya seorang anak muda, "Dik, siang kerja mana?" "Kerja Westport bang." "Malam bawa food panda?" "Ha bang." "Sampai pukul berapa?" "Pukul 11." "Oh rajin kau kerja." "Yelah bang, isteri saya sekarang tengah syarat mengandung bang, anak pertama." "Ya Allah, bagus." Bangga sungguh saya melihat pada dia. Tapi tuan-tuan, berapa ramai pula food panda yang dilanggar, yang dirempuh oleh kenderaan. Ya Allah, ni zaman anak-anak kita tuan-tuan. Zaman kita 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, dengan satu pekerjaan, isteri tak bekerja, cukup untuk menyara isteri, cukup untuk menyara anak-anak. Tapi zaman sekarang, dengan satu pekerjaan, tak mampu untuk menyara isteri, isteri pun kena bekerja, dan si suami tadi tu buat 2 kerja, food panda. Terdedah dengan bahaya, redah hujan, dirempuh kenderaan. Tapi tuan-tuan, baru-baru ni satu kes datang pada saya, bergaduh suami isteri sebab suaminya tu adalah rider food panda, membawa food panda. Nak tukar kerja lain sebab rider ataupun pemandu food panda ni terlalu ramai, job dah kurang. Jadi dia nak cari pekerjaan lain sebab dia nak menampung, nak menanggung keluarga yang besar. Isteri tak bagi. Isteri bagi alasan tu, alasan ni, alasan tu, alasan ni. Tuan-tuan, food panda yang kita lihat tadi tu pun dah mula susah dah mencari rezeki. Tapi pada saya, siapa yang melihat siaran ni, rider-rider food panda, saya tabik teruskan. Ya, yang penting jaga solat, hormat orang tua, kan ya, ikhlas dalam bekerja, rezeki tetap ada insya-Allah. Saya pun kalau boleh nak bawa Grab Food ataupun food panda, tapi badan dah macam ni, usia dah macam ini, silap-silap kalaulah menghantar makanan tu tingkat 4, tingkat 1 dah rebah dah bukan zaman saya. Tu yang kedua. Yang ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda, kecuali ditahan untuk mereka akan air hujan dari langit. Jikalau tiada haiwan atau binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hanya sibuk membayar zakat fitrah. Tak lama lagi Masjid Surau akan mula sibuk dipanggil oleh lembaga zakat untuk mesyuarat ataupun taklimat amil fitrah, betul? Untuk mengutip fitrah. Tapi kita tak tahu pada tahun ni kutipan meningkat ke tidak.
Ya. Orang bayar zakat fitrah, tapi zakat harta, zakat perniagaan, zakat wang simpanan. Baru-baru ni orang bertanya dengan saya, Ustaz, saya ada mengeluarkan daripada KWSP, apa nama tu, air sinar. Saya minta 10K Ustaz, kena bayar zakat tak? Itu kau kena rujuklah lembaga zakat. Kalau cukup dia punya syaratnya, cukup dia punya nisab dia, cukup haul dia, kena bayarlah. Itu biar dikira. Orang hanya tahu zakat fitrah, zakat harta tak. Yang jadi apa sekarang? Hujan tak turun, mujurlah kata Nabi SAW, ada haiwan. Maksudnya turun tadi tu adalah untuk haiwan. Kalaulah haiwan tak ada, agaknya mati kering dah kita. Yang keberapa tadi tu? Yang ketiga, yang keempat. Dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka. Maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Tuan-tuan, minta maaf katalah ya, kalau kita tengok dalam negara kita, majoriti dalam negara kita ni orang Islam. Orang Islam ni, sejarahnya yang kita baca daripada zaman Rasulullah, zaman sahabat dan zaman seterusnya, Islam ni adalah pemuka dunia. Daripada segi pemerintahan, daripada segi tamadun, daripada segi ekonomi, daripada segi politik, daripada segi peradaban, semua Islam nombor satu. Tapi cuba kita lihat ya, di negeri kita ni, siapa yang menjadi ketua ataupun siapa yang memonopoli ataupun yang mendominasikan ekonomi dalam negara kita? Islam ke bukan Islam? Di mana? Orang Islam ni kurang ke? Ya. Apa kekayaan yang orang Islam sumbangkan pada negara kita? Kita nampak sekarang ni kebanyakannya kekayaan dimonopoli oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa lain tu pula, Allahu Rabbi ya Karim. Saya tak nak cakap lebih, nanti kalau saya cakap dia kata saya resis pula. Isu kartel. Ya. Apa lagi? Satu ketika dulu sibuk isu sardin. Isu mihun. Cap masjid. Isu apa lagi? Isu tahu kering. Itu kalau buat sambal goreng tu sedap tu. Allah. Kuih tiaw. Isu kuih tiaw. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita pun dah mula nak takut. Takut nak makan makanan kita ni. Kita punya pedoman apa? Asalkan ada halal, bedal. Halal, bedal. Betul? Itu dulu. Sekarang tidak. Halal, belum tentu lagi boleh bedal. Chop halal, expired dah. Tuan-tuan, keempat. Kelima. Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan utama, maka Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka. Gaduh sesama sendiri. Minta maaf. Ya, dah berani meninggikan suara di masjid di surau. Dah berani mencabar ulama. Dah berani mencabar penguasa. Tuan-tuan ya, saya tak nak besarkan isu ni. Ramai yang berkata, kan ya, kenapa masjid ditutup sewaktu Covid? Masjid rumah Allah bukan rumah kamu. Amboi. Betul tuan-tuan, kalau kita dengar tu kita berterbakar sama. Masjid ni rumah Allah, bukan rumah kamu. Kenapa kamu tutup? Masjid kamu tutup, tapi pasar raya kamu buka. Kedai serba nikah kamu buka. Tuan-tuan, macam-macam orang sebut. Ada pula yang menyebut, siapa yang mengajar sembahyang jarak 1 meter ni? Siapa? Ada juga yang menyebut
masjidlah zon yang paling patuh kepada SOP. Betul? Masuk wuduk, basuh kaki, siap lap kaki, masuk dalam masjid siap baca doa lagi. Langkah kanan, hui, patuh sunnah, patuh syariah, patuh SOP. Masjid zon aman, zon selamat. Kalau nak kena sakit, kat mana-mana pun boleh. Macam-macam orang kata. Tapi tuan-tuan, kesudahnya kelompok manusia ni bergaduh sama sendiri. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Quran dan hadis. Baik, dalam 5 perkara ni, saya nak highlight ataupun saya nak perincikan pada perkara yang pertama. Ya, yang berhubung kait dengan peradaban ataupun akhlak dalam rumah tangga. Tidak terzahir perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit taun yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Tuan-tuan setuju ataupun tidak ayahanda bonda, COVID-19 ni dulu tak ada. Pada saya dulu-dulu, denggi pun tak ada, chikungunya pun tak ada, JE pun tak ada, SARS pun tak ada. Tapi sekarang ni macam-macam ada. AIDS lah. Ya, ni COVID-19 ni, corona. Penyakit yang belum pernah menimpa umat dahulu tapi tiba pada sekarang ni. Sebab apa? Sebab perzinaan. Ayahanda bonda, maaf ya, kita lapangkan minda. Saya nak bersembang dengan ayahanda bonda. Allahu Rabbi ya Karim. Ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan-puan, maaf ya, janganlah jangan kata ustaz ni mengajar lucah lah. Saya tak boleh nak kata apa. Ya, zina ni, apa yang kita faham, melakukan hubungan badan laki-laki dan perempuan antara suka sama suka yang bukan mahram. Betul? Laki perempuan bukan mahram melakukan perbuatan terkutuk tu suka sama suka. Betul? Tetapi contohlah, kita himpunkan laki-laki dan perempuan tadi tu dan mereka pula suka sama suka dalam satu tempat, adakah mereka terus melakukan zina? Yang si laki-laki pun londeh baju, yang perempuan pun londeh baju, terus melakukan perbuatan terkutuk zina. Ada ke? Tak ada kan? Sebab itu, faham saya, Allah sebut dalam firman-Nya, wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Dan bukan kamu berzina, sebab mendekati zina kesudahnya menjadi zina. Sungguh? Saya ulang sebut, dengan mendekati bibit-bibit zina kesudahnya menjadi zina. Okey, di sini apa yang saya nak sebut adalah perkara yang nombor 3, hadis yang sebutkan tadi tu. Yang pertama, al-aquli walidayh, anak-anak yang menderhaka kepada mak bapak. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, wal dayus. Yang saya nak highlight ataupun saya nak perincikan dalam kuliah duha kita pagi ni adalah dayus. Tuan-tuan, dayus, kita orang laki-laki kan, kita cukup benci, cukup menyampah, cukup geram apabila kita dilemparkan dengan perkataan dayus. Yang kita faham, kalau isteri nusyus. Ada tak suami nusyus? Yang kita faham, nusyus hanya untuk isteri, tak ada pada suami. Salah. Suami pada nusyus. Tapi dayus ni, sinonimnya dosa besar ni. Dia kepada bapa ataupun kepada suami. Ini akhlak rumah tangga. Apa maksud dayus? Apa maksud dayus? Dalam satu hadis,
Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, penderhaka kepada mak bapak kami tahu. Pemabuk arak kami kenal. Apa lagi? Orang perempuan yang menyerupai orang lelaki kami tahu. Dayus ni kami tak berapa jelas lah Rasulullah. Kami tak berapa clear apa dia dayus. Dayus ni, kata Rasulullah, adalah seorang suami ataupun seorang ketua keluarga ataupun si bapak tadi tu yang membiarkan tanggungannya melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi mengingatkan kepada diri saya dan kepada semua sekali yang mempunyai tanggungan, isteri, anak-anak, cucu apa sekali, tolong sama-sama ya kita berusahalah sedaya upaya. Jangan jadi ketua keluarga yang dayus. Kerana itulah antara perosak utama, perosak nombor satu yang boleh meruntuhkan akhlak dalam rumah tangga. Dayus. Di sini saya sempat senaraikan, tuan-tuan ya, dalam kesempatan yang ada ni, sempat saya senaraikan antaranya 8 perkara. Ada berpendapat sampai 10 perkara, tapi tak apalah, saya himpunkan dalam 8 perkara ni. Perasan ataupun tidak yang kita lakukan tu adalah merupakan perkara dayus. Yang pertama, ya, membiarkan aurat isteri dan anak-anaknya, sama ada anak laki-laki ataupun perempuan, dilihat oleh laki-laki lain, sama ada di pejabat, di tempat kerjanya, ataupun di mana-mana jua berada. Pasar malam, pasar pagi, pasar raya, membiarkan aurat. Tuan-tuan, bila kita bicara bab aurat ni, saya tahu ramai yang tak senang, tak sedap telinga, tak sedap hati. Kita ni apa? Daripada kita kecil tadika sampai ketua bangka ni, tak ada cerita lain ke? Aurat. Macam Ustaz Nazri tak? Sahabat saya, dia mengajar fiqh solat. Ustaz, asyik-asyik daripada sekolah tadika sampailah universiti, sampai kita dah jadi bapa jadi datuk, asyik cerita pasal solat. Boleh ke cakap macam tu? Daripada kita sekolah tadika sampai ketua bangka asyik belajar tajwid. Tuan-tuan percaya atau tidak? Semakin banyak kita belajar, semakin banyak rupanya yang kita tak tahu. Kita jangan perasanlah kita ni semua tahu. Sama juga aurat. Minta maaf. Seberapa ramai orang perempuan minta maaf. Saya menegur diri saya menegur tanggungan saya, dan saya tidak adalah hendak mengecilkan hati mana-mana pihak. Kita betulkan diri kita. Ada beza tak menutup aurat seorang perempuan, seorang lelaki dalam sembahyang dan di luar sembahyang? Ada beza tak? Orang perempuan ketika sembahyang, yang boleh dibuka adalah muka dan tapak tangan tak? Adakah bila dia pergi kerja, ataupun dia pergi pasar raya, ataupun dia pergi pasar terbuka ke apa ke, dia boleh membuka aurat yang lain? Kan dia kata rimaslah jadi orang perempuan ni. Begitulah pula. Jangan tuan-tuan. Pernah saya ditanya dalam satu kursus pra perkahwinan, saya memberi ceramah kursus kahwin. Seorang peserta perempuan dia kata apa? Ustaz, setelah saya jadi isteri besok, saya enggan menutup aurat iaitu bertudung kerana saya belum bersedia. Boleh tak? Walaupun suami saya suruh menutup aurat, tapi saya enggan menutup aurat. Boleh tak? Bila kursus tuan-tuan, beratus depan saya ni, peserta laki-laki ada, peserta perempuan ada. Peserta laki-laki tu memandang geram kepada peserta perempuan yang seorang tu. Semua bu. Saya kata dengan mereka, sabar. Kita bukan nak bertengkar, kita nak menjelaskan kekusutan. Dia tanya balik. Adik yang bertanya, menutup aurat ni perintah suami ke perintah Allah? Kalau dia perintah suami, okey, kamu boleh ketepikan.
Tapi ini perintah Allah. Suami ni hanya menyambung saja. Kamu boleh ketepikan ke? Macam hadis saya bagi tadi. Kamu boleh hidup di muka bumi kalau orang tak pandang kamu. Tapi kamu boleh tackle orang untuk orang dekat dengan kamu berharta, dengan kamu berkedudukan. Kamu ada kuasa. Tapi besok di akhirat, harta ke, kedudukan ke, kuasa semua tak ada nilai. Tak ada pandangan manusia pada ketika itu, hanya mengharapkan pandangan Allah. Tak ke? Ni tuan-tuan, kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita. SOP, kita takut dengan COVID-19, Corona. Ikut SOP. Tapi kita tak takut dengan SOP syarak, SOP Allah Ta'ala. Pertama tadi tu, membiarkan isteri ataupun anak-anak laki-laki perempuan auratnya dilihat di khalayak ramai. Kita sebut aurat hanya pada orang perempuan. Orang laki-laki, baru-baru ni saya sembahyang berjemaah, sebelah anak muda saya tu, Allahu Rabbi ya Karim, ya, Cik Bahari dia, saya sembahyang sebelah dia, saya pula Allah, malu nak cakap, rasa tak khusyuk. Sujud nampak bontot, sujud nampak bontot. Ni baru rakaat 3 ni, sembahyang tu sembahyang zuhur ke asar, saya pun tak ingat. Tak aku nak tegur, cik, batal lah sembahyang aku. Habis sembahyang, saya kata, dik, minta maaf dik, kalau abang salah, tolong betulkan abang. Minta maaf dik. Apa dia? Adik sujud tadi ada rasa berangin kat belakang. Ada rasa berangin kat belakang. Kenapa ustaz? Nampak bontot lah dik, patutlah berangin. Anak laki-laki tu aurat tak tu? Anak laki-laki yang berbadan sado, disendat-sendatnya pakaian. Kalau sado macam saya ni sendat, orang tengok semangat, macam apa, bungkus nangka. Tapi kalau misalnya apa, anak laki-laki yang badan sado tadi tu, yang badan bermazal-mazal tadi tu, menjadi kebanggaan. Tuan-tuan, kita perhatikan tuan-tuan, mana yang lebih ramai memakai seluar sendat, laki-laki ke perempuan? Mana yang lebih ramai yang berpakaian seluar sendat, laki-laki ke perempuan? Ni tuan-tuan, tu dayus tu, kalau kita biarkan tanggungan kita, tegur, ya, tegur maknya, tegur supaya maknya boleh tegur anak. Kita nak tegur anak, kadang anak-anak tak berapa menerima teguran kita, kita minta maknya tegur. Itu yang pertama. Yang kedua, membiarkan tanggungan tadi tu balik kerja lewat saja-saja. Tidak diketahui bersama dengan laki-laki mana yang dia keluar, apa yang dibuatnya, dan siapa yang menghantarnya dia balik. Kita biarkan. Kalau dia kerja shift, kita tahu, macam nurse ataupun doktor, jadi 3 shift. Tapi anak kita kerja normal shift, masuk pukul 9, balik pukul 5, overtime pukul 6, pukul 7, ni sampai pukul 10. Ke mana? Ke mana? Sebab itu tuan-tuan ya, saya cukup respect pendidikan mak bapak dulu. Mak bapak dulu sungguh tegas. Anak sebelum maghrib mesti ada kat rumah. Si bapa sebelum melangkah kaki keluar untuk pergi ke masjid surau, dia hitung dulu anak dia cukup tak. Anak laki-laki yang besar, kau tukar baju, mandi, tukar baju, jom ikut ke surau masjid. Yang perempuan ke apa? Berjemaah kat rumah. Tapi zaman sekarang rasanya dah tak ada ya. Zaman sekarang dah tak bunyi dah. Engkau mesti balik sebelum maghrib. Kalau tak balik sebelum maghrib, bapak kau amuk nanti, dah tak ada dah. 3. Membiarkan aurat anak dewasa tadi, sama ada lelaki perempuan, dilihat
ya, semasa menaiki motosikal ataupun kenderaan lain, membonceng di belakang. Budak-budak sekolah laki, perempuan Haji Bahrin pergi sekolah agama. Sekarang kita dah rindu dah, belum jumpa lagi budak-budak mengayuh basikal ke sekolah. InsyaAllah bulan 3 nanti. Budak perempuan pakai kain tu, kain hijau, dia kayuh basikal tu. Dalamnya tak nampak betis, tak nampak apa, sebab dia pakai track suit. Betul. Maknya pergi kerja, duduk belakang bapaknya, diseng-sengnya nampak betis. Track suit mana track suit? Bapak perasan tak? Suami perasan tak? Alah ustaz, betis saja. Betis tu tak menggiurkan. Betis tu tak membuatkan mata yang memandang tadi tu geram. Tuan-tuan, minta maaf. Kan je? Nampak benda tu. Anak lelaki berseluar pendek. Macam mana tu? Kadang-kadang anak lelaki duduk belakang pakai seluar pendek, anak lelaki pakai samping baju putih pergi sekolah agama. Bapak yang mengantar naik motor pula seluar pendek. Anak suruh masuk syurga bapak. Ni tuan-tuan. Ni. Pakai seluar panjang, seluar jean ke apa ke, isteri ke, anak perempuan ke, bersendat pula. Nabi sebut apa? 2 golongan yang masuk neraka. Yang pertama, penguasa yang zalim. Yang kedua, orang perempuan yang berpakaian sampai telanjang. 3. 4. Membiarkan anak perempuannya keluar bersama, dating dengan teman lelakinya ataupun tunangnya, atau berdua-duaan di rumahnya ataupun di rumah teman lakinya semasa penjaganya tak ada di rumah dengan alasan sporting. Susah je. Susah. Alah, bukan orang lain tunang dia, bukan orang lain. Tuan Haji, apa khabar? I love you. Boleh cakap macam tu? Lama tak jumpa. Kan? Bukan orang lain. Sporting. Dengan tunang. Satu kes datang pada saya. Dalam rumah ni, datuk ada, nenek ada, maknya ada, bapaknya dah meninggal, anak perempuan dia ada. Mak dia mengizinkan teman lelaki anak perempuan tu untuk tidur di rumah. Tetapi dia tidak mengizinkan anak perempuannya untuk keluar tidur rumah kawan. Alasannya apa? Ustaz, kalau anak perempuan saya tidur kat rumah kawannya, entah apa jadi saya tak tahu. Tetapi kalau misalnya kawan laki-lakinya datang ke rumah, tidur di rumah saya, sekurang-kurangnya saya tahulah apa yang terjadi. Memang tahu sungguh Tuan Haji, kesudahnya mengandung budak perempuan tu. Dia boleh cakap, bukannya berkhalwat, Ustaz. Mak saya, nenek lah tu, nenek lah. Nampak, datuk nampak, saya nampak, adik-beradik nampak, bukannya dia berdua-duaan di rumah. Semana ni? Saya kadang-kadang saya terfikir tau, pemahaman orang kita tentang benda ni adakah masih lagi jauh, ataupun tak faham, ataupun buat-buat tak faham. Macam mana kita nak jaga akhlak kita? Bukankah perkara itu membuatkan kita menyokong kepada perzinaan, dan kesudahnya Nabi kata apa? Allah akan timpa satu penyakit yang sangat cepat merebak seperti taun tadi tu, dan penyakit-penyakit yang belum pernah sampai pada umat-umat dahulu tapi sampai pada umat kini, yang sangat cepat merebak dan menakutkan sehingga semuanya gawat. Ekonomi gawat,
politik gawat. Nak buat pilihan raya pun tak boleh. Semua tak boleh. COVID-19. Disebabkan kepada perzinaan tadi tu. Baik. Ya. Yang kelima, membiarkan mereka disentuh oleh orang yang bukan mahram, seperti isteri ataupun anak perempuan dirawat oleh doktor laki-laki. Sedangkan ada doktor perempuan. Jika terdesak, melainkan terdesak, itu lain lah kan, tak ada pilihan lain. Ataupun kita boleh buat pilihan. Kalau yang merawat tu doktor laki-laki, kita sebagai suami, sebagai bapa masuk sekali. Sebab yang dirawat tu adalah isteri kita atau anak perempuan kita. Kita boleh cipta keadaan tu. Ni pernah saya tengok belajar berenang. Jurulatih dia, coach dia laki-laki. Anak murid dia yang belajar berenang, Tuan Raja Mak Syah, anak dara, disuruhnya meniarap, tangan begini, kaki belakang tu seperti apa nama tu, ikan duyung apa. Guru yang mengajar berenang tu, dia pegangnya, kau meniarap atas tangan aku, kau berenang. Sedaplah guru tu, dia pegang tak sudah. Pegang lama tak sudah. Seronoklah. Mak bapak melihat apa kata? Oi, bagus guru tu, kau tengok dia tak nak anak aku tenggelam. Dia dipegangnya anak aku. Cuba bapaknya berenang, nak dia pegang. Tak nak aku. Kau berenanglah sendiri kau. Kau tenggelam ke nak timbul kelan tak engkau lah. Anak perempuan lagi dia pegang. Tu, tuan-tuan. Driving school. 1 ke 3. Betul. Sekarang lagi ke driving school? Lagi ya. Nak mengubah gear tu, dipegang. Oh ya Allah. Guru driving school pun satu hal juga. Kalau anak murid perempuan, alhamdulillah muda. Kena pula anak murid perempuan tua, malapetaka. Kalau anak murid laki-laki, tak guna, mampus lagi bagi. Pasal dia tak boleh nak Allah. Yang keenam, membiarkan mereka menumpang kereta ataupun kapul dengan teman laki-laki, dengan jiran laki-laki ke tempat kerja. Kedua-duaan. Yang keenam, membiarkan mereka bebas menyiarkan gambar dalam telefon pintarnya seperti WhatsApp, seperti YouTube, status, apa lagi. Orang sekarang kan dia buat duit melalui YouTube, Tuan Haji. Cara pakai tudung, cara make up, cara buat kek supaya jangan bantat. Apa lagi? Cara bercocok tanam, cara mengurut. Wah, niatnya baguslah mengajar orang. Tapi kalau kamu mengajar bersolek, mengajar pakai tudung, masak sing-sing lengan semua tu, aurat tu. Dan yang ke-8, last, bangga anaknya berkerjaya sebagai seorang artis, seorang selebriti, seorang bintang yang top. Sebab itu kan skim cepat kaya. Apa kerja yang cepat kaya? Itulah. Menang 500,000, menang 300,000, menang 100,000. Kan? Lepas tu pula jual suara. Tak apa, pakai tudung tapi baju ketat. Siapa joget-joget lagi tu. Bangga anak melakukan maksiat macam itu. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Sebab itulah, jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rasul. Kita betulkan diri kita, tanya diri kita, bagaimana akhlak kerohanian kita dalam rumah tangga kita. Jaga rumah tangga kita. Tuan-tuan, suara-suara sumbang juga datang pada saya. Sehingga ada perempuan tu, dia berkata, dia bercakap dengan kawan dia, kawan tu beritahu pada saya,
Kenapa isteri ni sekarang? Zaman sekarang ni isteri nak kena hidup seperti zaman Nabi ke? Tunduk, patuh, sujud kepada suami seperti zaman Nabi ke? Seperti zaman dulu. Isteri sekarang dah bukan macam isteri zaman Nabi dululah, yang kena tunduk, patuh, sujud kepada suaminya. Allahu Rabbi ya Karim, tuan-tuan. Tuan Haji Bahrin, kira apa tu? Kira akidah dia tu apa tu? Tergelincir tak akidah dia? Tuan Haji, penghinaan tak kepada Rasulullah tu? Kita benci non-Muslim, hina Rasulullah. Tetapi kamu Muslim, kamu bercakap tadi tu, kamu merendah-rendahkan kehidupan di zaman Rasulullah. Kamu tak sedar, kamu menghina Rasulullah. Saya cakap dengan dengan kawan tu, suruh perempuan tadi tu mengucap balik dan belajar balik. Sampai macam itu sekali. Sebab dia fikir apa tau? Zaman Nabi ni, isteri, anak perempuan ni kluster yang rendah. Jadi zaman sekarang ni dah bukan zamannya macam itu. Isteri dan perempuan ni dah tak ada kluster dah. Macam COVID pula kluster. Dah kamu kena standing dengan orang lelaki-lelaki. Allahu Rabbi ya Karim. Baik. Ya. Tajuk akhlak ataupun adab dan kerohanian dalam keluarga pada pagi ini bercerita tentang suami dayus dan ciri-cirinya, dan saya hubung kaitkan dengan kebejatan kesihatan pada masa kini, iaitu COVID-19. Sebenarnya kalau ikut hadis Nabi yang saya baca daripada kitab Hadis 40 Akhir Zaman ni, suami dayus tadi tu menyumbang kepada COVID ni. Okey, soalan sekiranya ada. Soalan Ustaz, wanita boleh memilih mana-mana pintu untuk masuk syurga? 4 perkara. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri dan suami, taat kepada suami. Orang lelaki-lelaki adakah berpeluang seperti tersebut? Orang lelaki-lelaki. Tapi peluang tersebut orang perempuan pun boleh rebut juga. Dalam kitab Fiqh Manhaji, barang siapa yang mengelok dan menyempurnakan wuduknya untuk bersembahyang, saya yakin hadis ni berbunyi gitu, dia akan memperolehi seperti itu. Boleh masuk masuk syurga mengikut pandai pintu hendak. Tapi kalau misalnya orang perempuan tadi tu mengelokkan wuduknya untuk sembahyang, dia pun boleh dapat juga. Bukan lelaki-lelaki saya dapat, perempuan dapat. Tetapi yang inilah keistimewaan satu yang patut dicemburui oleh semua orang lelaki-lelaki. Senang saja, jaga solat. Yang kedua, jaga puasa. Kita jaga puasa kita tak ada cuti. Tapi orang perempuan pula uniknya, kalau Allah Ta'ala suruh dia cuti, dia puasa, berdosa dia. Tapi kalau misalnya Allah Ta'ala suruh dia cuti, dia tak puasa, pahala dia. Itu namanya jaga puasa. Jaga maruah diri dan suami. Ya, dan taat kepada suami. Kan dia taat tadi tu bukanlah kata taat seperti zaman Nabi dulu, Allahu Akbar. Janganlah menghina Nabi. Okey. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak bagi tips cara bagaimana untuk menegur ahli keluarga, sahabat-sahabat yang tidak menutup aurat supaya menutup aurat agar mereka dapat terima teguran dengan baik? Okey. Senang ya. Beritahu pada anak-anak dengan isteri. Memang benda tu pun saya ada isteri, ada anak-anak. Kita nak beritahu bukan senang. Tapi cara saya lah yang saya diajar oleh guru-guru saya. Saya cakap dengan isteri saya. Yang saya panggil isteri saya yang. Tuan Haji panggil apa? Anja juga. Yang juga. Samalah kita ya. Saya kata yang. Ya. Tapi orang sekarang susah nak panggil yang. Oh maknya. Ya bapaknya. Allah. Saya kata yang. Saya sayang kamu dunia akhirat. Dunia, apa nafkah,
Semampu abang, abang cari, abang adakan. Dan akhirat, saya tak nak kamu menjadi bahan bakar api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, kau jagalah diri kamu dan tanggunganmu daripada menjadi bahan bakar api neraka. Sebab itu, abang tak nak kita semua ni menjadi buruan api neraka. Patutlah Allah. Itu kita cakap terus terang dengan dia. Barulah isteri kita nampak betapa genuine ataupun betapa tulennya sayang kita pada dia. Bukan sayang dunia saja, akhirat biar. Begitu juga cakap dengan anak. Cakap dengan anak macam tu. Kan ya? Tapi tuan-tuan, kalau anak-anak tadi tu, bapa dengan mak menutup aurat dengan secara proper, secara sempurna, anak akan mengikut. Dan satu lagi, jangan hanya kenyangkan anak dengan harta ataupun makanan. Paling utama, kenyangkanlah anak pada agama. Itu pesan arwah ayah saya. Bagi makan cukup-cukup agama. Yang harta, yang lain semua akan mengikut apabila kamu beragama. Pada kawan-kawan pun begitu juga. Ya, kita cakap pada dia lah, bukan senang kan ya. Kawan-kawan tu cakap elok lah kan ya, saya sayang awak dunia akhirat. Tutup aurat. Tapi kalau dia tak terima juga, tanggungjawab kita dah sudah. Tanggungjawab dia lah pula. Okay, soalan lain sekiranya ada. Ada lagi Zat? Ada soalan? Yang ada depan saya ni, ayahanda-ayahandaku, adik-adikku, ada soalan tak? Saya rasa bukan Malaysia ni sekarang ni, yang menyediakan makanan untuk orang Islam adalah majoriti orang bukan Islam. Memang status halal tu boleh dibuktikan lah. Dan masa ini pun banyak yang dibuktikan kan. Jadi apa pandangan Ustaz? Macam mana dengan sepatutnya, apa yang sepatut kita lakukan untuk penyediaan makanan ni? Begini tuan-tuan ya. Memang betul ada berhubung kait dengan hadis Nabi yang sebutkan tadi. Yang kedua, kalau di Malaysia ni, minta maaf ni komen saya, Islam lain, orang Melayu lain, orang Jawa lain, Banjar tu semua sekali akan lain. Pada saya, orang Islam ni, dia tidak boleh hanya pandai beramal agama sahaja. Dia kena pandai untuk menjana ekonomi. Okey. Orang Islam pandai, jadi cikgu pandai. Kan je? Jadi pemuka agama pandai. Tetapi penjana ekonomi seperti menghasilkan produk-produk makanan, tak ramai yang ada. Kan ya? Lepas tu pula bantuan kepada dia, pada saya lah, kepada ni tidaklah semudah seperti bantuan yang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam tu, saya nampak antara kekuatan dia, dia punya bantuan kewangan apa daripada macam-macam dimensi, daripada macam-macam apa sudut. Pada orang Islam ni nampak macam kurang. Yalah, kadang-kadang sikap lah juga. Sebab orang kita ni dah ada satu lagi petua, biar apa-apa asal bergaya. Baru buat kilang mi, udah banglo sebiji, bini 2, 3, kereta menjala, itu belum pick up lagi. Itu dah jadi. Dia susah nak berakit-rakit dahulu, bersenang-senang ke tepian, tapi dia tak nak sakit dulu, nak senang je. Sebab itu zaman sekarang ya, kita tengok ekonomi di negara kita ni banyak dia monopoli oleh bukan Islam. Dan sekarang ni bila kita jadi macam ni, saya lah secara peribadinya, pihak berwajib, contohnya JAKIM ataupun JAIS, memang wajib memperketatkan seketat-ketatnya status halal tadi tu. Ini susah. Isu daging kartel ni tuan-tuan, berapa lama saya tak makan daging? Berapa lama? Saya suka makan sup daging apa. Kadang kawan-kawan kita yang jual sup daging, saya tanya, "Wak, daging kartel ke?" Ora. Belah dewek. Tak apalah. Barulah saya makan.
Kalau daging-daging yang lain tu sate daging ke berbola daging ke apa tu, cukup takut lah saya. Ayam saya makan, ikan saya makan. Cuma sekarang ni apabila isu kartel ni dah mula selesai, baru saya boleh makan. Tapi sardin saya masih berjaga-jaga. Saya masih simpan lagi sardin yang itulah yang tu. Pada saya ini sikap dah satu. Lepas yang kedua, itulah ya. Maaf ya. Kita kena didik generasi kita. Nak kau belajar pandai-pandai, besar-besar kau menjadi pegawai kerajaan grade A. Ataupun pegawai swasta grade A. Jangan set macam itu saja. Set macam mana? Kalau kau tak boleh jadi pegawai kerajaan grade A ataupun pegawai swasta grade A, engkau menjadi pengusaha makanan. Kau ada kilang membuat mi, kilang buat mihun, kilang buat roti. Kita kena ada macam itu. Ini pada saya peribadilah. Barulah Islam boleh menguasai ekonomi Malaysia, dunia, insyaAllah. Soalan lain? Okey, rasanya kita sudah dulu ya. Jam di tangan saya pukul 10 suku. Tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu yang bersama-sama dengan saya bersiaran pada ketika ini, mudah-mudahan kita diberi kesihatan Allah Ta'ala. Kita pun dah tak lama lagi akan memasuki bulan Sya'ban dan juga Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita rezeki, insyaAllah ya. Positifnya kita sama-sama doa ya. Mudah-mudahan kali ini Ramadan kita boleh bersembahyang tarawih di masjid dan di surau, mungkin dalam kapasiti 30 orang ke 40 orang ke 5 orang macam sembahyang Jumaat. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Minta ampun, minta maaf atas apa yang dikongsikan tadi, menegur diri saya dan semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya anulah apa saya bini saya ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا